Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat bertolak meninggalkan Jeddah setelah selesai menamatkan lawatan rasmi ke Kerajaan Arab Saudi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat mengerjakan tawaf wida. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berangkat bertolak meninggalkan Jeddah setelah selesai menamatkan lawatan rasmi ke Kerajaan Arab Saudi. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah ahli-ahli kerabat diraja. Terdahulu sebelum itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat mencium Hajarul Aswad dan sembahyang fardu asar di Masjidil Haram. حامد المجموعة لا تنسى ون بس قول لهم واحد يصور بس فيديو. Sebelum meninggalkan kota suci Mekah Al-Mukarramah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat mengerjakan tawaf wida. Akbar. Walillahil hamd. La ilaha Seterusnya, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Dato' Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Hadir di Royal Pavilion, lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat His Royal Highness Prince Badar bin Sultan bin Abdul Aziz, Timbalan Gabenor Mekah, Tuan Yang Terutama Dr. Majid bin Abdullah Al-Kasabi, Menteri Perdagangan dan Pengerusi Lembaga Pengarah, Pihak Berkuasa Am Perdagangan Asing selaku Menteri Pengiring, dan Tuan Yang Terutama Emad bin Abdul Aziz Al-Muhana, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi
ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Tuan Yang Terutama Datuk Seri Setia Haji Awang Yusof bin Haji Awang Ismail, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Kerajaan Arab Saudi serta isteri masing-masing. Semasa lawatan rasmi tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat menghadiri majlis perjumpaan bersama His Royal Highness Prince Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Putera Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi, serta mengadakan lawatan ke Islamic Art Biennale di Jeddah dan the International Fair and Museum of the Prophet's Biography and Islamic Civilization di Madinah Al-Munawwarah. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta ahli-ahli kerabat diraja juga menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta berangkat ke Mekah Al-Mukarramah bagi mengerjakan ibadah umrah. Keberangkatan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Arab Saudi, lambang hubungan akrab antara negara Brunei Darussalam dan Arab Saudi. Sorotan keberangkatan rasmi ke Arab Saudi mengimbas kembali detik-detik bersejarah yang terus mengukuhkan hubungan kedua-dua negara.
dalam meraih ganjaran pahala berlipat ganda pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, Kementerian Hal Ehwal Agama awal pagi tadi menganjurkan Majlis Qiyamul Lail kali kedua. Majlis berlangsung di Jamiah Asri Hassanal Bolkiah, Kampung Kiarong. Pengisian majlis, sembahyang sunat tasbih, doa munajat serta doa peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam. Antara yang hadir yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet dan Timbalan-Timbalan Menteri bersama para pegawai dan kaki tangan dari kementerian-kementerian serta anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan pasukan polis di Raja Brunei serta belia da'i, belia-belia wanis masjid, muslimah masjid dan ahli jawatan kuasa takmir masjid. Kementerian Kesihatan pagi tadi mengadakan lawatan ke rumah-rumah pesakit yang kurang berkemampuan bagi menyampaikan sumbangan derma, barang keperluan asasi dan peralatan perubatan kepada pesakit serta keluarga yang dikenal pasti dan berdaftar di bahagian kebajikan perubatan di keempat-empat daerah. Pada tahun ini, 15 orang pesakit dan keluarga yang berdaftar di bawah Perkhidmatan Kebajikan Perubatan dikenal pasti bagi tujuan lawatan berkenaan. Rombongan lawatan bagi daerah Brunei dan Muara diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Seramai 4 orang pesakit menerima sumbangan. Aktiviti lawatan Kementerian Kesihatan prihatin merupakan salah satu aktiviti kebajikan yang diungkayakan oleh Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Pentadbiran dan Kawangan dan Perkhidmatan Kebajikan Perubatan bagi menyerahkan sumbangan yang terkumpul dari tabung bantuan amal pesakit Perkhidmatan Kebajikan Perubatan yang diperoleh dari sumbangan daripada warga Kementerian Kesihatan, persatuan-persatuan bukan kerajaan, pihak swasta dan orang-orang persendirian. Rombongan program prihatin Kementerian Kesihatan juga mengadakan lawatan ke rumah-rumah pesakit di 3 daerah lain. Di daerah Blaid, rombongan berkunjung ke 4 buah rumah pesakit yang kurang berkemampuan. Sumbangan bantuan diserahkan oleh Dr. Ang Swee Hoi, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Rombongan berkunjung ke rumah pesakit di RPN Kampung Penaga, RPN Kampung Lumut Tersusun dan Kampung Mumong. Saya amat gembira lah karena pihak-pihak kerajaan yakni terutama bagian kesihatan masih lagi mempeduli orang-orang yang seperti macam kami ni lah, dikira macam orang-orang OKU. Sangat-sangat bersyukurlah. Mudah-mudahan segala apa yang disumbangkan dapat kami manfaatkan dengan sebaiknya. Dan mudah-mudahan para yang membantu kami atau akan mendapat ganjaran yang lebih baik. Sementara di daerah Tutong, rombongan diketuai oleh Dr. Hajah Eni Haryani binti Haji Abdul Rahman, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap, Dasar dan Pengurusan Kementerian Kesihatan. Rombongan melawat ke rumah 5 orang pesakit. Projek seumpama ini turut mendapat sokongan antaranya daripada Persatuan Pakar Kesihatan dan Cardiac Society Brunei Darussalam. Ada sikit untuk kita ni Pak Cia. Hari Raya. Kita juga. Ini daripada kami untuk kita Pak Cia. Dan di daerah Temburong, rombongan yang diketuai oleh Dr. Hajah Lailawati binti Haji Jumat, Pemangku Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan, berkunjung ke rumah 2 orang pesakit. Terima kasihlah para yang memberi derma sama bantuan ini. Ada juga sedikit meringankan beban kami lah untuk menyambut hari raya ini.
Majlis-majlis khatam Al-Quran terus disemarakkan dalam bulan Ramadan oleh pelbagai pihak di negara ini selepas menamatkan bacaan 30 juz Al-Quran. Dan anak-anak yatim serta golongan yang kurang berkemampuan pula terus menerima rezeki yang melimpah di bulan yang mulia ini. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan jabatan-jabatan di bawahnya petang kemarin mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan di Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit, Mukim Kelanas. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis dimulakan dengan penyerahan sumbangan wakaf berupa barang keperluan masjid. Majlis Khatam Al-Quran merupakan aktiviti keagamaan kementerian tersebut bagi memupuk budaya membaca Al-Quran di samping meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sembilan 96 ahli pertubuhan warga MAS menamatkan program Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Para ahli pertubuhan berkenaan diraikan dalam Majlis Khatam Pertubuhan Warga MAS pagi tadi. Hadir Pengiran Datuk Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Program Tadarus dihasrat memantapkan kemahiran membaca Al-Quran dalam kalangan ahlinya. Juga diselajurkan penyampaian derma kepada 31 anak yatim. Ibu Pejabat Daerah Polis Blyth, Pasukan Polis Diraja Brunei juga mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bagi pegawai-pegawai dan anggota pangkat rendah Daerah Polis Blyth sempena bulan Ramadan. Majlis diadakan di Surau Ibu Pejabat Daerah Polis Blyth, Panaga. Hadir Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei. Majlis dimulakan dengan bacaan Al-Fatihah, disusuli bacaan surah-surah khatam Al-Quran, bacaan tahdim dan diakhiri dengan bacaan doa khatam. Majlis diserikan dengan dikir marhaban dan doa selamat. Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek Puja Brunei juga mengadakan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis berlangsung petang kemarin di Kementerian Pembangunan. Hadir Jurutera Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Acara tersebut merupakan inisiatif tanggungjawab sosial korporat Puja yang diadakan setiap tahun. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan kepada 17 orang penerima yang kurang berkemampuan yang terpilih daripada JAPIM. Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri lewat petang kemarin menganjurkan Majlis Penutupan Tadarus Al-Quran. Majlis berlangsung di bangunan Mahkamah Besar Brunei dan Mahkamah Syariah di Ibu Negara. Hadir Yang Arif Datuk Seri Setia Haji Muhammad Zaimi bin Haji Talib, panel tetap hakim Mahkamah Rayuan Syariah. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan kepada 59 kaki tangan Mahkamah Syariah sebagai persediaan menyambut sambutan Hari Raya Aidilfitri nanti. Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Belimbing Subuk mengadakan Majlis Khatam Al-Quran selepas berakhirnya program bertadarus sepanjang Ramadan. Hadir Awang Asminan bin Haji Cucu, pemangku penolong pengarah Jabatan Hal Ehwal Masjid.
Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program bertadarus dan Majlis Khatam Al-Quran diharap akan dapat meraih keberkatan dan syafaat Al-Quran, menyuntik semangat cinta terhadap kitab suci Al-Quran serta menerapkan budaya membaca Al-Quran dan beramal dengannya. Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'alaf, kebajikan mu'alaf dan unit dakwah daerah Temburong lewat petang kemarin mengadakan khatam Al-Quran bagi saudara baru di Balai Ibadat Kampung Semabat. Hadir Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Antara pengisian majlis, tahlil dan doa arwah, sembahyang fardu maghrib, fardu isya, sunat tarawih dan witir berjemaah. Juga diselajurkan penyerahan wakaf Al-Quran dan buku-buku terbitan Pusat Dakwah Islamiah bagi kegunaan jemaah Balai Ibadat Kampung Semabat. Sebagai tanda kesyukuran selesainya pembacaan 30 juzuk Al-Quran, Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Keriam dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Keriam dan Persatuan Melayu Keriam Tutong Pesaka lewat petang kemarin mengadakan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis dimulakan dengan bacaan surah-surah lazim, diikuti bacaan tahlil dan doa khatam. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan kepada 22 anak yatim dan orang kelainan upaya dari kampung berkenaan. Penyampaiannya disempurnakan bersama oleh orang kaya Jayaputra Datuk Paduka Haji Muhammad Taha bin Abdul Rauf selaku penaung ahli Jawatankuasa Takmir Masjid, Awang Haji Johari bin Haji Abdul Karim, penghulu Mukim Telisai dan Awang Hanapi bin Haji Mahadi yang dipertua Pesaka. Majlis bertadarus sepanjang bulan Ramadan bagi ahli-ahli Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam berakhir dengan Majlis Khatam Al-Quran pagi tadi. Hadir Datin Hajadayang Siti Hajar binti Pehin Orang Kai Seri Setia Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof yang dipertua Majlis Wanita. 200 ahli persatuan-persatuan wanita yang bergabung dalam Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam menghadirinya. Persatuan Jururawat Penjuru pagi tadi menganjurkan Majlis Khatam Al-Quran dan diselajurkan dengan penyampaian derma anak-anak yatim bagi jururawat dan bidan di Kementerian Kesihatan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma dari tabung khas untuk anak-anak yatim dari ahli-ahli Persatuan Penjuru Negara Brunei Darussalam kepada 13 anak yatim. Derma disampaikan oleh Datin Paduka Hajah Suraya Nuraidah binti Abdullah yang dipertua penjuru. Persatuan Gerakan Ibu Tunggal pagi tadi juga tidak ketinggalan mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sebagai menandakan kesyukuran selesainya pembacaan 30 juzuk Al-Quran di bulan Ramadan. Majlis Khatam dimulakan dengan bacaan ayat-ayat lazim beramai-ramai, diikuti dengan bacaan tahtim dan doa khatam. Majlis tadarus yang dijalankan di sepanjang bulan Ramadan bertujuan untuk menerapkan dan memperkasakan pelbagai kegiatan keagamaan dan kebajikan dalam kalangan ahli persatuan berkenaan. 10 anak yatim ahli persatuan serta ibu tunggal menerima sumbangan derma. Penyampaian sumbangan derma dan sijil peserta khatam disempurnakan oleh Dayang Nur Leha binti Awang Haji Besar yang dipertua persatuan berkenaan.
Beriktikaf antara amalan sunat yang digalakkan dilakukan semasa bulan Ramadan. Ini kerana pahala dan ganjarannya sangat hebat dan tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriktikaf sangat dituntut kerana tujuannya mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mencari Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan sehinggalah baginda wafat. Dr. Haji Nuralizam bin Haji Ali Akbar, Dekan Fakulti Syariah, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB, ketika ditemu bual menjelaskan beriktikaf boleh dilakukan pada bila-bila masa dan ia amat digalakkan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apabila kita beraktikaf di dalam masjid itu, maka setiap saat kita duduk diam, sebenarnya iktikaf ini walaupun sekadar kita diam, ataupun mungkin ada orang itu tertidur di dalam masjid, yang penting dia ada niatnya, maka dikatakan juga beraktikaf. Namun sebaik-baiknya diisilah dengan ibadah-ibadah seperti zikir, membaca Al-Quran, membanyakkan sembahyang sunat, dan sebagainya kita lakukan. Dan setiap saat kita beraktikaf itu akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua kelebihannya ialah apabila kita melakukan iktikaf ialah untuk kita mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana seperti saya sebutkan sebelum ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperbanyakkan iktikaf khususnya pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Dan akhir sekali ialah untuk kita kelebihan kalau kita beriktikaf, maka kelebihannya kita akan memperolehi Lailatul Qadar. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Syarikat swasta tidak ketinggalan memberi sumbangan dan bantuan kepada golongan yang memerlukan di bulan Ramadan ini dan persiapan Hari Raya Aidilfitri nanti. Petang kemarin, 40 anak yatim di daerah Blyth dan 30 ibu tunggal menerima sumbangan pada majlis tahlil dan doa selamat. Hadir Tuan Yang Terutama Alok Amitabh Dimri, Pesuruh Tinggi Republik India ke negara Brunei Darussalam. Puan Yang Terutama Nahida Rahman Shumona, Pesuruh Tinggi Bangladesh ke negara ini, dan Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Blyth. Sumbangan ditaja oleh Ramesh Jiwatram Baunani, Pengerusi dan Pengasas Kumpulan Syarikat-Syarikat YMRM. Majlis diadakan di Bangunan Persatuan Orang-Orang India Daerah Blyth, Seria. ...58 anak yatim dari kawasan Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Rimba menerima derma semasa Majlis Doa Arwah Sekampung, anjuran Majlis Perundingan Kampung Rimba. Majlis diadakan petang kemarin di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Penyampaian derma diserahkan oleh Yang Berhormat Awang Ali bin Tanjung, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis dihasrat dapat mengeratkan silaturahim antara penduduk kampung di samping meraih pahala dalam memeduli keperluan anak yatim menjelang Syawal.
Majlis Perundingan Kampung Bukit Beruang Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Bukit Beruang juga mengadakan majlis penyampaian sumbangan derma kepada anak-anak yatim dan orang berkeperluan khas sempena kedatangan Hari Raya Aidilfitri. Majlis diadakan pagi tadi di Dewan Kemasyarakatan RPN Kampung Bukit Beruang, daerah Tutong. Penyampaian sumbangan derma disempurnakan oleh Yang Berhormat Abang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. 50 anak yatim dan 40 golongan berkeperluan khas menerima sumbangan berupa kewangan dan keperluan hari raya. Sumbangan diterima daripada para dermawan dan beberapa buah syarikat di sekitar kampung berkenaan. Sumbangan yang diberikan ini manfaatnya boleh digunakan untuk membeli barang sekolah, boleh membayar yuran dan boleh meringankan beban keluarga lah. Selebihnya akan saya gunakan sebaik-baiknya lah. Mungkin beli makanan ataupun menyimpan lah untuk masa kecemasan akan datang. Saya dan adik-beradik saya sangat-sangat bersyukur dengan sumbangan ini, pasalnya ia banyak menolong for hari raya, banyak menolong untuk kad baju apa. So ia macam tolong beli kuih apa. So kami benar-benar bersyukur lah situ. Selain itu kami juga menyimpan duit ini untuk kami punya sekolah ujung tahun supaya untuk buku apa. Majlis Perundingan Kampung MPK Tanjung Bunut dan Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Ar-Rahman Tanjung Bunut mengadakan majlis penyerahan sumbangan derma kepada anak-anak yatim sempena Hari Raya Aidilfitri. Penyerahan sumbangan derma disempurnakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekerma Setia Dato' Paduka Awang Haji Abdul Rahman bin Imam Khani, Penasihat MPK Tanjung Bunut dan Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Ar-Rahman. 5 anak yatim di Kampung Tanjung Bunut menerima derma berupa wang tunai dan barang keperluan hari raya hasil sumbangan para penduduk kampung berkenaan. Sementara itu, seramai 10 anak yatim dari Kampung Sungai Hancing menerima derma dan barang keperluan asasi. Majlis penyampaian derma berlangsung pagi tadi di Masjid Sungai Hancing. Sumbangan adalah datangnya daripada para dermawan dan persendirian. Derma diserahkan bertujuan untuk menggembirakan kepada anak-anak yatim agar dapat sama-sama merayakan Hari Raya Aidilfitri yang akan menjelang. Brunei Darussalam Arbitration Centre Berhad BDAC mengadakan kempen derma Ramadan baru-baru ini yang kepada golongan yang memerlukan bantuan. Inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha tanggungjawab sosial syarikat BDAC yang bertujuan memberikan bantuan kepada golongan yang memerlukan bantuan agar dapat meringankan beban serta memupuk silaturahim sebagaimana amalan yang digalakkan di bulan Ramadan. Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Al-Sharif Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan program Khairat Azhari. Program menyasarkan golongan mu'allaf yang memerlukan bantuan serta golongan fakir miskin di keempat-empat daerah. Terdahulu, 121 pelajar antarabangsa yang sedang mengikuti pengajian di Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB menerima sumbangan. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Rais Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Al-Sharif Brunei Darussalam. Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa selaku Naib Rais 1 Rabitah dan Profesor Madya Dr. Siti Sarah binti Haji Ahmad, Naib Rais kedua Rabitah.
Program diteruskan dengan penyerahan sumbangan yang diadakan secara serentak di kesemua daerah oleh Jawatankuasa Eksekutif Rabita dan para belia dari ahli Rabita. Program Khairat Azhari bertujuan membantu masyarakat yang kurang berkemampuan di samping menzahirkan sikap pemedulian warga Rabita kepada pembangunan ummah. Selain daripada sumbangan ini, kami memang banyak aktiviti. Kami juga selain daripada sumbangan harta macam ini, kami ada juga memberi sumbangan ilmu, mengantar ahli-ahli Rabitah yang belum bekerja untuk mengajar mereka yang memerlukan, khususnya kepada fakir miskin yang memerlukan ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Ingin menghulurkan sedekah tetapi tidak tahu bagaimana untuk menyalurkannya. Auda tidak perlu bimbang kerana dua buah syarikat tempatan menyediakan kaedah lebih mudah iaitu melalui transaksi dalam talian. Ikuti laporannya bersama Aimaduddin Mawang. Dengan menyediakan cara mudah untuk bersedekah, Beverages by Wafi dan Kapten Cindol iaitu dua buah syarikat tempatan boleh membantu orang ramai untuk berbagi rezeki dengan hanya di hujung jari. Caranya mudah, beli air botol dan cendol hanya serendah RM1 melalui dalam talian. Kita boleh follow Instagram kami, Beverages by Wafi, ataupun WhatsApp saya 816669, di mana nanti kita boleh membuat pembelian online. Bank details akan diberikan di WhatsApp untuk kita transfer dan screenshot bukti pembayaran. Belian kita itu nanti akan kami kumpulkan dan akan kami hantar bagi-bagikan ke masjid terpilih di 4 buah daerah seluruh Brunei. So WhatsApp saya ke sana, and then begitu saya akan join, and then begitu berapa kontainer durang mau sedekahkan. Ini pun sangka angka hati saja, kira RM1 per kontainer. Pada awalnya, kedua-dua buah syarikat menyediakan perkhidmatan tersebut sebelum bulan Ramadan. Namun berikutan sambutan yang menggalakkan, ia kemudiannya dilaratkan ke bulan suci ini. Kalau bulan Ramadan ini, kami membuat penghantaran setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Kami mengantar lepas waktu asar. Sambutannya Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah, sangat memberangsangkan. Macam every week, setiap hari Isnin kami akan mengiklankan. So, Isnin sampai hari Khamis itu, Alhamdulillah setiap hari ada orang men-text kan mau join sedekah. Alhamdulillah. Semoga sedekah yang dihulurkan dengan ikhlas akan mendapat balasan yang setimpal, lebih-lebih lagi dalam bulan penuh rahmat ini. Aimaduddin Mawang untuk Berita RTB. Ahli-ahli Dewan Perniagaan India di negara Brunei Darussalam petang tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Mengetuai rombongan Awang Nazir Ahmad bin Muhammad Zakaria yang dipertua Dewan Perniagaan India Brunei Darussalam. Lebih 50 ahli Dewan Perniagaan India menghadirinya. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Majlis bersungkai bersama anak-anak yatim Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam merupakan salah satu kegiatan tahunan persatuan dalam bulan Ramadan. 49 anak yatim terpilih menghadiri majlis tersebut. Sumbangan derma disampaikan oleh Dayang Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Majlis seumpamanya bertujuan berbagi keberkatan bulan Ramadan Al-Mubarak dan untuk berkongsi kebahagiaan dan kegembiraan bersama anak-anak yatim. Sudah menjadi tradisi masyarakat di negara ini berbuka puasa atau bersungkai. Kebiasaannya dimanfaatkan untuk berbuka bersama keluarga. Namun pada masa ini, tren bersungkai di luar sudah menjadi kelaziman dengan memilih untuk berbuka puasa di restoran, hotel atau gerai makan. Laporannya bersama Maziah Cini.
Peningkatan trend tersebut telah mendorong kebanyakan restoran menyediakan menu buffet yang pelbagai dengan harga yang istimewa. Bersungkai di luar juga merupakan kesempatan untuk meluangkan masa bersama keluarga selain daripada berpeluang untuk menikmati pelbagai jenis juadah dengan suasana yang lebih santai. Buffet adalah bagi saya memuaskanlah kerana banyak pilihan juadah-juadah yang telah disajikan. Sangat memuaskanlah sebabnya makanannya macam-macam, soto, puas hatilah juga. Bagi yang mampu menjemput saudara-saudara atau rakan-rakan ke rumah untuk berbuka puasa di rumah juga menjadi satu kebaikan dalam meningkatkan amal ibadah di bulan Al-Mubarak ini. Di samping itu, melaluinya juga dapat mengeratkan lagi tali silaturahim. Laporan Mazia Jini untuk Berita RTB. Liga Perdana Singapura 2023. Albirex Niigata mengukuhkan kedudukannya di persada Liga selepas menang 2 gol ke atas pasukan Brunei DPMM FC. Perlawanan berlangsung semalam di Stadium Jurong East, Singapura. Aksi perlawanan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa sebarang gol sehinggalah pada minit ke-54 Albirex Niigata berhasil mendahului 1-0 menerusi Riku Fukashiro. Albirex Niigata kemudian menggandakan gol pada minit ke-81 menerusi Keto Komatsu untuk mendahului 2-0. Perlawanan seterusnya, pasukan Brunei DPMM FC pada 20 April ini menentang Tampines Rovers.